Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Muhammad Fuad Zakashi senada dengan pendapat Khairi Jamaluddin bahawa pemimpin PAS kurang terdedah di peringkat antarabangsa dan mesti keluar dari tempurung kerajaan empat negeri. Fuad berkata beliau tidak pernah mendengar pemimpin PAS berdialog di Harvard Business Club, Council on Foreign Policy USA atau NIKI jemput. Katanya menurut KJ, ada pemimpin PAS tolak jemputan dari Yusof Ishak Institute Singapura. Setakat hadir seminar di Timur Tengah tidak memadai. Itu pun Haji Hadi Awang tidak berfungsi sebagai wakil khas ke Timur Tengah bertaraf menteri. Dia gagal bantu tambah kuota haji. Pemimpin PAS takut berdialog di arena antarabangsa, khususnya dengan pemimpin perniagaan dan media antarabangsa. Kemampuan PAS tersekat di SG4 sahaja dan tidak cukup kemampuan untuk menjadi peneraju negara. SG4 merujuk kepada 4 negeri ditadbir PAS iaitu Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis. Hantaran Fuad di Facebooknya sebagai mengulas kenyataan Khairi yang juga bekas Ketua Pemuda UMNO dalam podcast Keluar Sekejap pada 24 Oktober lalu yang melihat pendedahan pemimpin PAS di peringkat antarabangsa masih tidak mencukupi. Khairi yang juga fellow di Yusof Ishak Institute Singapura berkata, institut itu pernah meminta PAS berinteraksi dengan mereka. Malah dakwanya ada seorang pemimpin parti itu menolak jemputan yang diaturnya untuk satu sesi persidangan pada tahun depan. Pada 26 Oktober lalu, Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari menolak dakwaan Khairi bahawa parti itu kurang terdedah di peringkat antarabangsa. Ahmad Fadli berkata pihaknya sering menghadiri persidangan di Timur Tengah dan beberapa lokasi lain walaupun bukan atas nama kerajaan tetapi parti. Katanya tetapi kadang-kadang mungkin kita hadir ke peringkat antarabangsa tetapi maklumat itu tidak sampai kepada rakyat dan kita kurang dari sudut ketidaksampaian maklumat, penglibatan kita menyebabkan rakyat tidak nampak penglibatan. Wanita UMNO mengaktifkan gerak kerja Jalinan Rakyat bagi membantu Barisan Nasional merampas kerusi Parlimen Kemamat daripada PAS pada pilihan raya kecil 2 Disember ini. Ahli Jawatankuasa Wanita UMNO Pusat, Tuan Puan Zaitun Mat Amin berkata, 1,500 ahli pergerakan itu termasuk jawatankuasa JR dari seluruh negeri akan berkampung di Kemaman sepanjang kempen PRK berkenaan. Katanya wanita UMNO negeri dan bahagian serta sayap Parti Pakatan Harapan sudah mengadakan beberapa siri perjumpaan dan gerak kerja termasuk menemui pengundi di Parlimen Kemaman. Katanya wanita UMNO, MCA dan MIC serta sayap parti daripada PH bertekad menggaras tugas atas semangat parti bagi membantu calon BN merampas Parlimen Kemaman pada PRK nanti. PRK Parlimen diadakan selepas Mahkamah Pilihan Raya membatalkan kemenangan penyandang kerusi alias Cik Hamid daripada PAS atas dakwaan berlaku unsur rasuah pada pilihan raya umum ke-15 November lalu. Mengenai calon yang akan dipertaruhkan BN, Zaitun yang juga Ketua Wanita UMNO Terengganu berkata, tanggungjawab pergerakan itu adalah membantu kemenangan BN, termasuk bertemu semua pengundi wanita di kerusi berkenaan tanpa mengira siapa calon mewakili parti. Katanya siapapun calon BN, kami sudah bersedia untuk menggerakkan jentera pilihan raya bagi memastikan kerusi Parlimen Kemaman yang dikuasai PAS sejak PRU 14 kembali ke pangkuan BN. Wanita UMNO juga memutuskan menggunakan sepenuhnya ahli serta jawatankuasa JR tempatan dalam kempen nanti. Pemuda Amanah menegaskan kepada ahlinya agar tidak berkempen secara berlebihan menjelang pemilihan sayap itu bagi mengelakkan perpecahan yang berlaku sebelum ini. Katanya kami menolak kempen yang berlebihan kerana pemilihan ini adalah di kalangan keluarga besar Amanah. Oleh itu pemuda Amanah harus mengambil pendekatan yang rahmah dalam berkempen. Kami berharap pemilihan kali ini tidak akan mengulangi isu perpecahan seperti sebelum ini. Walaupun tidak merujuk mana-mana pihak, kenyataan itu dikeluarkan 2 hari selepas timbalan Ketua Pemuda Amanah, Razak Rizwan mengkritik pucuk pimpinan yang didakwa gagal, terutama dalam menyaingi pemuda PN. Menggesa akal umbi membuat perubahan radikal. Razak berkata kepimpinan sekarang perlu berjiwa besar dan berani mengambil tanggungjawab atas kelemahan sekarang, bukannya menyatakan minat untuk mempertahankan jawatan. Dia juga menyifatkan keinginan pemuda Amanah untuk mengelak persaingan dalam parti adalah sikap mundur sehingga menutup ruang kepada pembaharuan. Mengulas lanjut, Hazmi menyangka dakwaan sayap itu mengelak persaingan. Sebaliknya menegaskan perlembagaan parti telah menetapkan jawatan Ketua Pemuda tidak dipertandingkan secara terbuka. Katanya saya ingin menjelaskan bahawa dalam pemilihan Pemuda Amanah tiada pertandingan bagi jawatan Ketua Pemuda diadakan. Jawatan itu hanya akan dipilih dari kalangan 27 jawatankuasa yang bertanding di peringkat nasional dan menang. Namun Pemuda Amanah tidak pernah menghalang mana-mana AJK untuk bertanding sama ada di peringkat cawangan, kawasan, negeri maupun nasional. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke memberi peringatan kepada wakil rakyat parti itu bahawa mereka akan digantikan dengan barisan pelapis sekiranya tidak mencapai indeks prestasi utama KPI yang diharapkan parti. Loke berkata DAP mempunyai wakil di semua peringkat kerajaan pusat, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan dan kesemua mereka sentiasa dinilai oleh pucuk pimpinan. Katanya kita kena ingat bahawa pada hari ini
apabila kita diberi mandat yang begitu besar, harapan daripada rakyat juga sangat besar. Justru itu, seluruh kepimpinan dan keahlian DAP mesti terus berusaha bertungkus lumus dan paling penting, kita mesti mengingatkan diri untuk sentiasa berkhidmat kepada rakyat. Long yang juga Menteri Pengangkutan berkata, kesemua mereka dikehendaki memainkan peranan untuk memastikan dasar dan perjalanan kerajaan di semua peringkat berjalan lancar dan baik serta memberikan manfaat kepada rakyat yang merupakan pengukur KPI dan objektif yang perlu dipenuhi mereka. Katanya anda telah diberikan amanah, diberikan peluang menjadi calon bagi pihak DAP. Kita masih buat yang sebaik mungkin. Jangan sesekali memalukan parti ini dengan tidak menunaikan tanggungjawab sebagai calon dan wakil rakyat. Dia berkata DAP mempunyai barisan pelapis yang berpotensi untuk diketengahkan sebagai wakil rakyat khususnya di Perak. Katanya setiap kali pilihan raya, ada wakil rakyat yang hendak bersara ataupun mengundurkan diri. Jadi akan ada peluang pada pelapis-pelapis ini. Jabatan Peguam Negara menolak permohonan representasi yang dikemukakan Peguam pada anak seorang bekas menteri bagi menggugurkan pertuduhan penyelewengan berkaitan minyak masak bersubsidi. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Pendakwa Raya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Nur Alimah Muhammad Sanusi, di hadapan Hakim Mazli Nawi pada prosiding di Mahkamah Seksyen Seremban. Muhammad Faizal Hamzah yang juga anak kepada Datuk Seri Hamzah Zainuddin didakwa atas 9 pertuduhan mengemukakan dokumen palsu dan memiliki barang kawalan minyak masak melebihi had dibenarkan tahun lalu. Nur Alimah memaklumkan hanya menerima representasi daripada Muhammad Faizal, manakala seorang lagi tertuduh, Azizul Abdul Halim yang mendapat pertuduhan sama, masih belum mengemukakannya. Katanya pada tarikh lalu prosiding, pihak Peguam bela Azizul ada menyatakan akan hantar representasi tetapi sehingga kini belum dihantar. Bagi representasi dihantar Peguam Faizal ditolak, mohon ditetapkan tarikh bicara kes ini. Terdahulu Peguam Nasuha Badruddin dan Indra Kumara Guru yang mewakili Muhammad Faizal berkata, pihaknya menghantar permohonan representasi pada 28 Jun lalu. Sementara Peguam Hassan Hamzah yang mewakili Azizul pula memberitahu Mahkamah bahawa pihaknya belum menghantar permohonan representasi. Namun bagi memudahkan Mahkamah, belum meminta Mahkamah menetapkan tarikh bicara. Mahkamah kemudiannya menetapkan perbicaraan pada 5 Jun, 7, 14, 21 dan 28 Ogos 2024 dengan memanggil 15 saksi untuk memberikan keterangan. Media pada 5 April lalu melaporkan 2 pengarah syarikat termasuk anak bekas menteri dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Seremban atas 9 pertuduhan mengemukakan dokumen palsu dan memiliki barang kawalan minyak masak melebihi had dibenarkan. Muhammad Faizal dan Azizul bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Mazni selepas kertas pertuduhan dibacakan. Mengikut pertuduhan, kedua-dua tertuduh sebagai pengarah syarikat rimba merpati Sdn Berhad dan pemegang lesen borong barang kawalan berjadual memberikan maklumat palsu kepada KPDN semasa mengemukakan maklumat dalam borang arahan yang berada dalam simpanan berkaitan barang kawalan di bawah Seksyen 8 Akta Kawalan Bekalan 1961 berhubung dokumen invoice penjualan minyak masak kepada Pasar Segar di Maju. Kesalahan itu dilakukan kira-kira pukul 5 petang di Pejabat KPDN Seremban 2 pada 12 Ogos 2022. Sehubungan itu, mereka didakwa di bawah Seksyen 8/4/B Akta Kawalan Bekalan 1961 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 22/2 Akta sama. Tertuduh juga selaku pemegang lesen borong juga didapati melanggar Peraturan 9/1 Peraturan Kawalan Bekalan 1974 iaitu memiliki barang kawalan berjadual jenis minyak masak melebihi had 50 tan metrik. Kesalahan itu dilakukan pada pukul 11.15 malam di premis perniagaan rimba merpati Sdn Berhad di kawasan industri Sinar Andalas, Senawang di sini pada 11 Ogos 2022. Oleh itu tertuduh didakwa melakukan kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 22/1 Akta Kawalan Bekalan 1961 dibaca bersama Seksyen 22/4 Akta yang sama dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesesaan. Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat, Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz menasihatkan Ahli Parlimen Macang, Wak Ahmad Faizal Wak Ahmad Kamal agar hanya membuat kenyataan perkara-perkara yang diketahui saja. Muhammad Nazri memberikan nasihat tersebut susulan dakwaan Wak Ahmad Faizal bahawa tata tindak daripada pihak Amerika Syarikat terhadap Malaysia bukan bermaksud ugutan. Tegas Muhammad Nazri, Wan Ahmad Faizal perlu memahami sama ada tata tindak itu satu ugutan atau tidak bergantung kepada isinya. Katanya jika tata tindak itu bersifat umum, bolehlah dia nak kata bahawa ia bukan satu ugutan. Tetapi yang bercakap dengan pihak Jabatan Negara Amerika Syarikat itu saya, maka saya lebih memahami isi kandungannya. Saya nak beritahu dia bahawa apa yang disebut oleh Perdana Menteri di Dewan Raya itu benar belaka. Jadi kalau Wan Ahmad Faizal ini tidak tahu, lebih baik jangan bercakap. Muhammad Nazri juga menjelaskan, memang benar pihak Jabatan Negara Amerika Syarikat menyatakan rasa tidak senang mereka terhadap kenyataan-kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim
yang mengecam Israel dan melabelkan rejim Zionis itu sebagai pengganas. Malah belum menegaskan pihak Jabatan Negara Amerika Syarikat meminta agar Malaysia membuat kenyataan turut bersimpati terhadap Israel. Katanya, saya tegaskan kepada Wakil Jabatan Negara Amerika Syarikat bahawa tidak mungkin sama sekali Malaysia akan bersimpati kepada Israel. Dan saya nyatakan bahawa Malaysia tidak akan tunduk terhadap sebarang tekanan semata-mata kerana menyokong perjuangan Palestin. Saya nak memberitahu Wan Ahmad Faizal bahawa saya bercakap perkara ini di bumi Amerika Syarikat yang menyokong Israel, bukan di Macang. Anwar dalam sesi soal jawab di Dewan Rakyat pada Selasa mendedahkan Amerika Syarikat telah 3 kali menekan Malaysia untuk menimbang semula pendirian terhadap Hamas sebagai pengganas. Sementara itu, mengulas dakwaan Wan Ahmad Faizal bahawa bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad lebih tegas berbanding Anwar. Nazim menjelaskan semua Perdana Menteri mengecam tindakan Israel terhadap Palestin. Katanya, saya sertai Kabinet sejak zaman Dr. Mahathir dan memang semua Perdana Menteri menyatakan pendirian Malaysia berhubung isu Palestin. Tetapi dalam ingatan saya, belum pernah ada lagi tata tindak daripada pihak Amerika Syarikat terhadap Malaysia. Pada saya, ia bukan satu perkara yang boleh dianggap remeh, bukan perkara yang boleh dibuat sembang di kedai kopi di Macang. Dia kena ingat sudah ada kes ejen Mossad menyusup masuk ke negara kita dan membunuh wakil Hamas. Jadi kena ingat benda ini bukan main-main dan sekadar nak cakap untuk dapat sokongan semata-mata. Saya bukan tidak boleh berbeza pandangan, tetapi dalam isu ini sepatutnya kita umat Islam di Malaysia menunjukkan bahawa kita bersatu padu mempertahankan Palestin dan Al-Aqsa.